Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Waalaikumsalam, Cikgu. Okey, saya mulakan kelas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita akan sambung pelajaran kita tentang graf fungsi. Okey, semalam awak telah pun diajar bagaimana untuk membina jadual nilai, okey, mencari nilai. Kemudian kita melukis graf bagi fungsi tersebut. Okey, jadi ada beberapa orang yang dah menghantar latihan kepada saya. Masih ramai lagi yang belum hantar. Walaupun satu soalan pun belum hantar lagi. Okey, harap dia boleh dibuat dan dihantar. Okey, untuk hari ini kita masih lagi dalam graf fungsi. Okey. Contoh 10. Rajah di sebelah menunjukkan graf fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Okey. Jadi rajah itu adalah rajah bagi fungsi y sama dengan 2x tambah 2. Berdasarkan graf, tentukan A, nilai y apabila x sama dengan 2. Okey, apa maksud dia tu? Okey, kan kita ada nilai x dan nilai y. Okey, sekarang ini kalau nilai x ialah 2, berapakah nilai y? Okey, kita boleh cari melalui graf fungsi tersebut. Okey, bagaimana nak cari? Okey, x sama dengan 2 ni, kita lihat pada paksi x, di manakah 2? Okey, x2 letaknya di sini. Okey, tanda merah kedua. Okey, jadi kita lihat garisan graf kita di mana kedudukannya. Kita ambil pembaris, okey, buat garisan putus-putus Garisan putus-putus, garis lurus, okey, menegak. Bila dah terkena kepada garisan graf fungsi, kita pantulkan kepada paksi y. Okey, jadi di sini kita akan dapat nilai y ialah 6. Okey, jadi untuk soalan A, y nilainya adalah 6. Senang saja kalau soalan macam ni Awak tak perlu lukis pun Awak cuma perlu kena pasti apa nilai yang diminta. Okey, yang kedua, nilai x apabila y sama dengan 4. Sekarang dia bagi kita nilai y. Okey. X tak tahu, y nilainya 4. Okay, jadi sekarang kita perlu lihat pada paksi y. Okey, kita cari mana 4. 4 di sini. Okey. Kita lihat, kita nak buat garisan putus-putus, okey, yang boleh memantul pada garisan graf fungsi y. Garisan warna merah, kita buat garisan putus-putus. Okey, apabila kena pada graf fungsi y, kita pantulkan ke bawah. Jadi itulah nilai bagi x. Kita lihat pada paksi x tu apa nilai tersebut. Nilai garisan tersebut. Nilainya ialah 1. Jadi soalan B, nilai x ialah 1. Okey, mudah saja. Okey, contoh 11. Rajah menunjukkan graf fungsi bagi fungsi y sama dengan x kuasa 2 tolak 2. Berdasarkan graf, tentukan A, nilai y apabila x sama dengan 2. Dan nilai-nilai x apabila y sama dengan
7. Okey. Awak lihat pada graf garisan warna pink pink ke merah tu. Pink ke merah-merahan yang bentuk macam U. Okey, itu ialah graf fungsi. Sekarang untuk soalan A, kita nak cari apakah nilai Y apabila X sama dengan 2. Jadi kita lihat pada paksi X, di manakah 2? 2 di sini. Okey. Jadi kita buatlah garisan putus-putus bermula dari paksi X2 ni. Okey. Kita buat garisan putus-putus menuju ke garisan graf fungsi Y ni. Tepat mengenai garisan warna pink, kita pantulkan ke paksi Y. Itulah nilai bagi Y apabila X sama dengan 2. Okey, jadi dah ada jawapan lah sebenarnya. Apabila X sama dengan 2, Y sama dengan 2. Okey. Seterusnya, satu lagi. Nilai X. Okay, kadang-kadang soalan ni dia bagi kita sedikit maklumat. Nilai-nilai ni bermaksud ada lebih daripada satu nilai X. Okay, kata ganda tu kan, dia ada lebih daripada satu nilai X. Apabila Y sama dengan 7. Kita nak cari apa nilai X apabila Y 7. Okay, jadi kita lihat pada paksi Y. Kita cari di manakah 7. Kita cuma nampak 6 dan 8. 7 tu di tengah-tengah. Okey, color purple lah. Ni 7. Okey. Jadi 7, awak pantulkan garisan mendatar, mendatar. Okey, betul kena pada graf fungsi Y, garisan warna merah. Kita sambungkan garisan putus-putus itu, pantulkan ke paksi X. Okey, apa nilai X pada paksi X ini? Okey, dia di antara negatif 2 dan negatif 4. Nah, itu ialah negatif 3. Okey, ada satu lagi nilai X. Sebab kita juga ada garisan warna pink di sebelah kanan. Kita perlu juga. Okey, kita nak cari semua nilai X. Pantulkan ke bawah. Kita dapati pada paksi X itu nilainya ialah 3 juga. X sama dengan 3. Jadi kita tulis jawapan apabila Y 7 maka X sama dengan 3 dan negatif 3. Itu yang dimaksudkan dengan ni tadi perkataan nilai-nilai. Maksudnya X itu boleh ada 2 jawapan okey, ataupun lebih. Ini contoh 11 saya berpandukan buku teks. Okey, ini pula contoh 12. Contoh 12 ni dia kita mengaplikasikan kita aplikasikan dalam kehidupan ataupun aktiviti harian. Graf menunjukkan pergerakan sebiji bola yang jatuh dari ketinggian 4 meter. Pergerakan sebiji bola yang dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Okey, kita tengok pada graf tersebut. Paksi Y itu ialah tajuknya tinggi. Paksi X dia diberi tajuk masa. Okey. Jadi mula-mula bola tu pada ketinggian 4 meter. Okey. Pada ketinggian 4 meter ni masanya adalah kosong. Okey, maksudnya dia belum lagi jatuh, dijatuhkan. Okey. Berdasarkan graf, tentukan jarak bola itu dari tanah
pada minit pertama. Okey. Minit pertama ni bermaksud masa 1 minit. Kita cari masa 1 minit. Mana masa 1 minit? Yang ini ya. Okey. Jadi kita buat garisan putus-putus. Mengenai kena pada garisan warna pink, okey, pantulkan ke paksi Y. Okey. Itu ialah ketinggian. Ketinggian bola dari tanah ataupun jarak dari tanah. Okey, berapa nilainya? 2. Okey, 2 meter. Okey, jadi dah ada jawapan di sini. Kita tengoklah bagaimana dia ditulis. Apabila X sama dengan 1, Y sama dengan 2. X ni tadi ialah masa. Y ialah tinggi. Okey. Maka jarak bola dari tanah pada minit pertama ialah 2 meter. Okey. Soalan B. Masa bola menyentuh tanah. Okey. Apabila bola menyentuh tanah, ini bermaksud berapa tinggi dia. Tinggi dia sekarang adalah sifar. Dia dah berada di atas tanah. Maksudnya dia tak ada lagi tinggi lah. Tinggi dari permukaan tanah tu dah jadi kosong. Dia dah ada di atas tanah. Okey. Dan kita tengoklah. Apabila Y-nya kosong, Y kosong sini. Okay. Apakah nilai X? Kita tengok nilai X di sinilah di hujung garisan warna pink yang menyentuh paksi X ataupun masa. Nilainya ialah 2. Okey. Jawapan B ni. Apabila bola menyentuh tanah, tingginya ialah sifar. Iaitu Y sama dengan sifar, X sama dengan 2. Maka bola menyentuh tanah pada minit kedua. Okey, ini aplikasi graf tadi lah, graf fungsi. Okey, ini juga contoh daripada buku teks. Kita tengok dari satu graf tersebut ada banyak soalan yang dia boleh keluarkan jika dia dikaitkan dengan aktiviti harian. Okey, kita tengok contoh satu. Contoh 13, dalam ekspor keusahawanan yang lepas, Anis telah menjual nasi goreng di gerai Persatuan Pengguna. Graf di sebelah menunjukkan bilangan bungkus nasi goreng yang dijual dengan keuntungan yang diperoleh oleh Anis. Okey. Paksi Y ialah untung. Paksi X ialah bilangan bungkus nasi goreng. Okey. Berdasarkan graf, berapakah keuntungan yang diperoleh Anis sekiranya dia berjaya menjual 20 bungkus nasi goreng? Jual berapa bungkus? 20 bungkus. Okey, kita tengok pada paksi X iaitu bilangan bungkus. Mana 20? Ini 20. Kita buat garisan putus-putus menegak. Okey. Menyentuh garisan pink, kita pantulkan ke paksi Y. Okey, kita nak cari berapa untungnya. Jadi untungnya ialah 10 RM 10. Nah, di ruangan jawapan tu ada. Ni saya nak terangkan balik lah. Nak terangkan balik. B. Jika Anis mendapat keuntungan sebanyak RM20, berapa bungkuskah nasi goreng yang telah dijualnya? Sekarang soalan tanya, berapa bungkus? Dia untung RM20. Okey. Maksudnya kita akan lihat pada paksi Y, keuntungannya.
dia untung 20. Kita cari paksi yang berlabel 20. Kita buat garisan putus-putus. Okey. Menyentuh garisan pink. Okey, graf. Kita pantulkan lurus tegak ke bawah untuk mencari berapa bilangan bungkus. Okey, jadi jawapannya ialah 40. Okey, bilangan nasi goreng ialah 40 bungkus. Soalan C, berapakah keuntungan Anis jika 26 bungkus nasi gorengnya terjual? Okey, ini mata awak perlu lebih tajam lah. Okey. Di antara 20 dengan 30 ni dia ada 10 ada 10 petak kecil ataupun unit kecil. Okey. Maksudnya di sini dia ada nilai 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 sampailah 30. Sekarang kita kena cari mana 26 bungkus nasi. Okey. Dengan mata yang tajam kita tengok 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Ini 26. Di bawah pun dah ada lah ditunjukkan jawapan. Ini saya terangkan semula dengan kaedah saya. Okey, jadi kita ambil pembaris, buat garisan putus-putus, tegak ke atas. Okey, menyentuh garisan pink. Kita pantulkan. Okey, kita bengkokkan dia mendata ke paksi Y. Berapakah nilai di situ? Okey, antara 10 dengan 15, ada 10 unit ataupun 10 petak kecil. Okey, jadi setiap petak kecil itu nilainya adalah 2. Okey, 1, maafkan saya. Okey, setiap 2 petak kecil nilainya adalah 1. 11, 12, 13, 14, 15. Jadi ini nilainya ialah 13. Keuntungan ialah RM 13. Kalau ada 26 bungkus nasi goreng terjual. Soalan D, nyatakan satu inference yang sesuai bagi graf jualan itu. Okey. Tengok contoh jawapannya. Jumlah keuntungan Anis meningkat jika bilangan bungkus nasi goreng yang dijual bertambah. Okey, memang betul lah kan. Makin banyak nasi goreng yang dijual, keuntungan dia pun semakin meningkat. Okey, dia naik lurus ke atas, semakin meningkat. E yang terakhir, berdasarkan trend graf tersebut, ramalkan keuntungan Anis jika 60 bungkus nasi goreng berjaya dijual. Okey, kita tengok graf di bawah. Dia panjangkan lagi graf ini. Okey, cari 60 bungkus. Okey, kita pantulkan ke atas. Garisan pink ni kita kena panjangkan lagi lah. Sebab kita nak meramal lah. Kita nak ramalkan berapa keuntungannya. Kalau graf atas dia stop sampai 50. Kita panjangkan lagi garisan pink ini dengan pembaris. So bila dah ni kita pantulkan lurus lurus mendata, awak guna pembaris mesti tepatlah RM30. Bila dia jual 60 bungkus, untungnya ialah RM30. Okey, ini soalan lah. Soalan dalam buku kerja. Okay, sekejap, saya besarkan saiznya. Okey, jadi semalam awak dah buat, saya dah bagi awak tugasan, soalan 5, ada 5 soalan. A kita dah buat contoh. B, C, D, E. Itu awak kena buat
mesti cuba. Yang hantar semalam adalah 4-5 orang yang hantar, tapi dia tak hantar sampai E lah. Hantar B dan C, D tu 2-3 orang. Jadi kena cuba. Kena cuba. Kalau awak tak cuba langsung, awak tak tahu macam mana nak buat. Cuba buat, hantar kepada saya untuk saya semak, baru saya boleh bagi tahu awak mana kesilapan awak. Kalau awak langsung tak cuba, awak tak tahu di mana kesilapan awak. Jadi soalan nombor 6. Tentukan nilai, cari nilai Y apabila X sama dengan 1.5. Saya buat satu, buat A saja. B, C, D awak buat. X 1.5. Tengok pada paksi X. Manakah 1.5? Kita ada 1, kita ada 2. 1.5 letaknya di tengah-tengah ini. Jadi kita pantulkan. Kita buat garisan putus-putus yang lurus guna pembaris. Jangan macam saya tak guna pembaris ni. Pantulkan. Kalau kat buku mungkin lebih jelas. Kita pantulkan, kita akan dapat berapa? 4. Kita akan dapat 4. Jadi yang seterusnya awak buat. B, Y-nya ada satu nilai. C ni X ada 2 nilai sebab dia ada dan. Dan. Itu soalan nombor 6. Soalan nombor 7. Ini pun awak cubalah. Kita dah tengok contoh yang melibatkan masalah aktiviti harian tadi. Soalan 7. Graf fungsi menunjukkan jumlah luas permukaan sebuah kubus dan panjang sisinya X. 1. Cari panjang sisi kubus itu jika luas permukaannya ialah 60. Kita lihat L ni ialah luas. Luas. Paksi Y. Jadi dia kata cari panjang sisi. X ni ialah panjang sisi. Jika luasnya ialah 60, dia dah bagi luas, carilah 60. Kita ada 20, 40, 60. Kita ambil 60 ni, ambil pembaris, buat garisan putus-putus sehingga mengenai garisan graf. Kita pantulkan ke bawah. Jadi ada nilai perpuluhan lah di situ. 3 point berapa? 3.2 ataupun 3.3. Kalau tengok dekat buku dia lebih jelas. Dan begitulah untuk soalan yang seterusnya, A2, B1 dan B2. Itu sahaja tugasan yang awak perlu buat. Soalan nombor 6, B, C, D. Dan soalan nombor 7, A12, B12. Sebelum kita berhenti dan bagi masa untuk awak buat soalan, ada sebarang pertanyaan? Saya dah, cikgu. Kalau tak ada soalan, kita kita berhenti di sini. Kita berhenti di sini. Kita bagi awak masa ada lebih kurang 30 minit untuk awak cuba 1 ataupun 2 soalan lah. Dan kena hantarlah. Yang lain-lain tu saya tengok asyik
orang yang sama sahaja menghantar latihan. Bagaimana dengan yang lain? Okey. Kena hantar lah, sebab saya rekod. Siapa yang hantar tu saya rekod. Okey, itu saja untuk hari ini. Kalau tak ada soalan, kita bersurai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Cikgu. Assalamualaikum. Cikgu.